Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 2 ingin membincangkan topik yang sedang hangat diperkatakan, iaitu mengenai penyebaran berita palsu menurut undang-undang di Malaysia. Untuk pengetahuan, kumpulan kami terdiri daripada Darshini, anak perempuan Komurasami, Nur Syakira binti Jeffrey, Nur Qayyum binti Muhammad Hamli dan saya sendiri, Muhammad Adam Hans bin Ahmad Buhari. Untuk pengetahuan, penyebaran berita palsu ini turut diklasifikasikan sebagai jenayah cyber. Sebelum itu, tahukah anda apa itu jenayah cyber? Menurut Kamus Dewan, jenayah membawa maksud perbuatan jahat seperti mencuri, merompak, membunuh dan pelbagai kesalahan lain menurut undang-undang. Manakala cyber pula memberi definisi yang berkaitan dengan komputer dan internet. Secara amnya, jenayah cyber ialah satu bentuk jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik yang dilakukan secara atas talian. Ini juga melibatkan seseorang individu, tidak kira di manakah mereka berada. Kepesatan arus pemodenan telah mengubah dunia kepada arah yang lebih maju dan canggih, terutama sekali dengan adanya kemudahan teknologi maklumat. Ini juga telah menyebabkan pertambahan kepada kes jenayah cyber yang berlaku di Malaysia. Antara kes-kes jenayah cyber yang sering berlaku ialah seperti pancingan dan pencerobohan data, penipuan e-dagang dan turut berlaku penyebaran berita palsu. Di Malaysia, terdapat beberapa akta yang digubal bagi mengekang jenayah cyber ini seperti apa yang anda dapat lihat pada skrin, dan undang-undang yang diguna pakai untuk mengekang penyebaran berita palsu ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini bertanggungjawab mengawal selia industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Ianya turut meliputi penggunaan tidak wajar terhadap kemudahan rangkaian internet dan dikawal oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Seksyen 233 Subseksyen 1 Perenggan A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah perkara penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan, seseorang yang mewujudkan apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau mengganggu orang lain boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi individu yang melakukan kesalahan sama yang berulang akan didenda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan. Baiklah, saya akan membincangkan isu penyebaran berita palsu melalui aplikasi Facebook. Isu ini melibatkan Ainin Syazwani Cik Mak Nordin, 22 tahun dan jurutera kilang Muhammad Azrul Elwin Muhammad Yusof, 32 tahun, membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu di Facebook berhubung laporan kontena dipercayai berisi daging babi bercampur daging kambing dibawa masuk dari Sepajuk. Mengikut pertuduhan, kedua-dua OKS itu didakwa menggunakan perkhidmatan aplikasi Facebook bila mereka telah secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi palsu dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada 7.48 pagi 21 Julai 2017 dan 9.53 pagi 20 Julai 2017. Menurut Akta, penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan di bawah Undang-Undang Malaysia termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Antara peruntukan undang-undang tersebut termasuk Akta Ahsutan 1948, Kanun Keseksaan Akta Fitnah 1957, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Mahkamah memutuskan masing-masing didenda RM3,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 17 Jun 2022. Mereka juga boleh ditahan selama sebulan sekiranya gagal membayar denda. Ainin Syazwani dan Muhammad Azrul Elwin didakwa mengikut Seksyen 233 Subseksyen 1 Subseksyen A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233 Subseksyen 3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000
atau penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Isu seterusnya ialah menghantar video lucah melalui email. Perbuatan menghantar kandungan lucah menerusi email merupakan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isu ini berkaitan dengan seorang lelaki yang bernama Azmi Yahya melakukan dan memulakan komunikasi lucah secara sedar dalam bentuk video kepada seorang wanita menggunakan aplikasi emailnya. Mahkamah memutuskan tertuduh dijatuhkan hukuman membayar denda RM5,000 dan boleh dipenjarakan selama 3 bulan sekiranya gagal untuk membayar denda yang dikenakan. Seterusnya, isu penghinaan agung di Facebook. Tindakan seorang suri rumah bernama Rosmawati yang memuat naik status jelek menghina Yang di-Pertuan Agong dalam laman sosial Facebooknya pada bulan Mei yang lalu. Mengikut pertuduhan, Rosmawati didakwa secara sedar dan memulakan penghantaran komunikasi jelek sifatnya menghina Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain melalui perkhidmatan Facebook dengan menggunakan nama profil Rosmawati Muhammad Zain. Hantaran itu dibuat pada 25 Mei 2021 pukul 7.06 malam yang kemudian dibaca pada 1 Jun 2021 pukul 1.06 petang di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Berikutan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta sama. Hakim telah menjatuhkan hukuman denda RM9,000 terhadap Rosmawati selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang disabitkan ke atasnya. Dan jika gagal membayar jumlah denda itu, dia boleh dipenjara selama 6 bulan dan tertuduh membayar jumlah denda berkenaan. Seterusnya, antara kesan jenayah cyber ke atas individu atau masyarakat adalah menyebabkan mangsa terkesan dari segi fizikal dan mental. Mereka berasa tertekan seperti tekanan perasaan apabila sesuatu perkara itu menyebabkan kesan negatif ke atas reputasi seseorang atau organisasi itu. Yang kedua, pengguna akan kurang kepercayaan serta keyakinan terhadap kemudahan pendigitalan dan ini membantutkan misi negara ke arah menjadi hub pendigitalan serantau 2030. Akhir sekali, maklumat palsu boleh membuatkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat seperti kes penyebaran berita palsu tentang laporan kontena dipercayai berisi daging babi bercampur daging kambing dibawa masuk dari Sepanyol. Kesimpulannya, pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan penyebaran berita palsu perlu menghentikan aktiviti tersebut dengan segera atau bersedia menghadapi tindakan undang-undang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKAM) mendapati jumlah kenyataan yang berniat jahat dan berita palsu tersebar melalui SMS dan media sosial meningkat sejak kebelakangan ini. Justru itu, orang ramai jangan mudah percaya apa yang anda baca dalam talian dan menyemak dahulu kesahihan maklumat tersebut sebelum membuat sebarang pandangan atau kesimpulan mengenai isu tersebut. Ingatlah, perbuatan penyebaran maklumat palsu merupakan jenayah cyber yang mengugat keselamatan dan keharmonian orang awam. Jika didapati bersalah, mereka boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Sekian, terima kasih.